Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam PKP. Saya, Natasha Farzana Elina binti Abdul Hadi, akan menyampaikan sebuah kisah rakyat yang bertajuk Si Tanggang. Mencari timba si anak dara, di bawah pohon burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat mendengar kisah saya. Tersebutlah kisah hikayat lama tentang seorang anak derhaka kepada kedua ibu dan bapa. Sentiasa diingat, janganlah lupa. Di sebuah perkampungan yang terpencil, tinggallah sepasang suami isteri, iaitu si Talang dan si Deruma. Mereka mempunyai seorang anak lelaki yang bernama si Tanggang. Kehidupan mereka amat daif serta miskin. Si Tanggang merupakan seorang kanak-kanak yang bercita-cita tinggi. Dia selalu berhayal bahawa suatu hari nanti dia akan menjadi kaya dan terkenal. Namun begitu, kemiskinan serta kekurangan peluang sentiasa menjadi penghalang untuk Tanggang mencapai cita-citanya. Apabila memasuki alam remaja, suatu hari si Tanggang terlihat sebuah kapal besar berlabuh di muara sungai yang berhampiran dengan kampungnya. Tanggang ini mencuba nasib. Dia pun berdayung sampai ke kapal itu. Tanggang telah meminta nakoda kapal itu untuk menjadikannya salah seorang anak kapal. Pada mulanya, nakoda kapal itu begitu sangsi dengan kebolehan si Tanggang. Namun begitu, dia akhirnya bersetuju kerana dia telah melihat kebolehan si Tanggang sewaktu dia mendayung sampai ke kapal tersebut. Walaupun si Talang dan si Deruma berasa amat berat hati untuk mengizinkan si Tanggang keluar berlayar, namun akhirnya mereka terpaksa bersetuju setelah puas Tanggang memujuk mereka. Ibu, bapa, kehidupan keluarga kita ini sangat miskin. Tanggang rasa eloklah sekiranya Tanggang keluar berlayar ke negeri orang untuk mencari kekayaan. Tanggang berjanji Tanggang akan kembali semula ke kampung kita selepas Tanggang menjadi kaya. Akhirnya, Tanggang pun keluar berlayar bersama nakoda dan juga kapalnya yang besar itu. Hai senangnya dalam hati, dapat bawa diri. Seperti dunia, anak yang punya. Tanggang ini seorang yang amat pintar, rajin serta pandai menyesuaikan diri. Dia akan melakukan apa sahaja kerja yang disuruh oleh nakodanya dengan pantas. Nakoda pula jatuh hati kepada si Tanggang kerana dia seorang yang amat rajin. Kerana itulah nakoda tersebut telah mengambil si Tanggang sebagai anak angkat. Apabila nakoda itu jatuh uzur, dia pun telah melantik si Tanggang menjadi nakoda baharu. Maka dengan itu, Tanggang pun digelar sebagai Nakoda Tanggang. Nakoda Tanggang merupakan seorang yang bijak dalam berniaga. Namanya sering disebut-sebut sehingga menjadi terkenal di serata dunia. Sehingga kan namanya sampai di telinga Sultan. Tanggang dan anak kapalnya pun dijemput ke istana. Tidak lama selepas itu, Tanggang pun berkahwin dengan seorang puteri yang jelita paras rupanya. Pada suatu hari, Tanggang, isterinya serta anak-anak kapalnya berlayar dengan kapal mereka yang besar itu untuk berjalan-jalan. Tanpa disedari, mereka telah berlabuh di kampung halaman tempat asal-usulnya si Tanggang. Hendak dipendekkan cerita, si Talang dan si Deruma terdengar berita bahawa ada seorang saudagar yang berlabuh di kampung mereka. Saudagar itu pula mempunyai ciri-ciri yang amat mirip dengan anak mereka, iaitu si Tanggang. Setelah pasti bahawa itu ialah si Tanggang, mereka berasa amat teruja untuk berjumpa dengan saudagar tersebut. Abang, anak kita sudah pulang bang. Marilah kita menjemputnya. Aku amat rindu pada si Tanggang, kata si Deruma. Maka si Talang dan si Deruma pun berdayung sampai ke kapal si Tanggang itu. Apabila sampai je ke kapal itu, seorang anak kapal telah pun menahan mereka daripada naik ke kapal tersebut. Tidak lama selepas itu, Tanggang pun keluar bersama isterinya.
Siapakah kedua orang tua ini? Tuan, mereka mengaku sebagai ibu bapa tuan. Sebenarnya, Tanggang sudah sedar bahawa kedua orang tua itu ialah ibu bapanya. Namun, dia berasa amat malu untuk mengaku. Kerana si Talang dan si Deruma kelihatan amat uzur dan miskin pada ketika itu. Abang, betul ke kedua orang tua ini ibu bapa abang? Ibu bapa abang? Oh, tidak. Abang tidak mempunyai ibu bapa lagi. Mereka berdua ini penipu. Jangan biarkan mereka naik ke kapal ini. Si Talang dan si Deruma amat terkejut dengan pernyataan si Tanggang itu. Si Deruma pun merayu kepada si Tanggang untuk dibenarkan naik ke kapal itu. Tanggang, Tanggang, aku ini ibumu Tanggang. Kamu lupa ke Tanggang? Ini Tanggang, ibu ada bawa makan kemaraanmu. Ini ada pisai salang Tanggang. Tanggang, aku ini ibumu Tanggang. Aku tidak menipu. Betul aku ibumu Tanggang. Ah, kau penipu. Ibu bapaku sudah tiada lagi di dunia ini. Baik kau berambus daripada tempat ini. Sekarang juga. Si Talang dan si Deruma pun terpaksa berdayung semula ke daratan. Apabila tiba di daratan, dengan hati yang hancur dan luluh, si Deruma pandang ke atas langit. Dia mengangkat kedua-dua belah tangannya, lalu dia berseru, "Oh Tuhan, jika benar itulah si Tanggang yang telah aku kandungkan selama 9 bulan, tunjukkanlah, buktikanlah kepadanya, aku ini ibunya." Tiba-tiba, langit yang cerah bertukar pula. Buruh berdentum, kilat sabung menyambung. Kapal yang sedang berlabuh itu terumbang-ambing. Ketika itulah si Tanggang sedar bahawa dia telah melakukan kesilapan yang amat besar. Dia sedar bahawa dia akan dihukum kerana telah menjadi seorang anak yang derhaka. Dia pun memanggil ibunya yang berada di darat. "Ibu! Ibu! Maafkan Tanggang, Ibu. Tanggang ini ibumu. Tanggang mengaku aku anakmu, Ibu." Tapi dia sedar bahawa dia sudah terlambat. Ombak yang kuat telah memecahkan kapal itu. Apabila ribut reda, kapal Tanggang telah bertukar menjadi batu penuhnya. Tanggang, isterinya serta anak-anak kapalnya pun telah bertukar menjadi batu. Kisah si Tanggang derhaka itu menyebabkan kecil hati si ibu. Dengan perasaan sedih dan pilu, disumpah anaknya menjadi batu. Rakan-rakan, pengajaran kita dapat ambil daripada kisah si Tanggang ini ialah kita harus sentiasa menghargai ibu bapa kita. Jangan biarkan nama yang terkenal ataupun kekayaan membutakan mata kita untuk menyedari merekalah orang yang telah menjaga kita dari kecil sehingga kita besar. Okay, terima kasih.